Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Okay, so tanpa cikgu melengahkan masa, mari kita tengok kepada kelas kita. Cikgu sambung untuk minggu lepas, kita masuk kepada bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Jadi, mari kita tengok dahulu apa yang kita belajar pada minggu lepas ataupun apa yang kita akan belajar pada minggu ini. Pada malam ni lah. Jadi, pada malam ni ataupun cikgu buat kesimpulan mengenai yang you all belajar minggu lepas iaitu dalam bab ni untuk subtopik yang pertama iaitu 8.1 kita akan you all belajar berkenaan dengan serakan. So you all belajar tentang maksud serakan. Apa itu serakan? Serakan ni adalah sukatan serakan ataupun kita nak menggambarkan betapa luasnya nilai-nilai dalam suatu set data yang ditaburkan. Kita tengok kalau untuk bahagian data tak terkumpul macam mana maksudnya. Untuk pengetahuan awak semua, awak akan belajar berkenaan dengan sukatan serakan data terkumpul dengan data tak terkumpul. So untuk kali ni, untuk di tingkatan 4, you all akan belajar dahulu bagaimana sukatan serakan data tak terkumpul. Kalau data tak terkumpul, contoh dia akan bagi nilai 21, nilai 4, 22, 23, 27, 48. Secara taburan macam ni lah, tak tersusun. Kalau data terkumpul, dia akan bagi dalam bentuk table iaitu disusun secara mengikut kumpulan. Tu maksud data terkumpul. Boleh? Okey, cumanya dalam serakan kita ada sukatan taburan lah macam cikgu kata, iaitu untuk kita mencari serakan nilai terkecil. Maksud serakan kecil adalah jika beza nilai dia kecil. Kita ada serakan besar. Serakan besar tu adalah maksudnya adalah nilai cerapan bezanya adalah besar. Bezanya banyak lah. Boleh? Tu untuk dalam serakan lah. Dalam serakan juga, you all belajar tentang plot batang daun. Iaitu, minggu lepas cikgu ajar tunjuk berkenaan dengan plot batang daun. Dan minggu ni kita akan tengok bagaimana untuk plot titik pula. Okay, untuk kedua-dua ni, apa maksudnya objektif kita plot batang daun dengan plot titik ni, iaitu kita nak dapatkan maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan. Boleh? Selalunya untuk plot titik ni adalah plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. So you all kena familiar lah dengan maksud cerapan. Cerapan ni adalah data ataupun dapatan yang kita dapat daripada sesuatu pemerhatian. Dan kita buat pemerhatian, lepas tu kita ambil data-datanya. So data-data tu kita panggil cerapan. Contoh kalau awak buat eksperimen. So bila kita lakukan eksperimen, kita akan ambil data-data lah. So data-data tu kita panggil sebagai bilangan cerapan. Berapa kali cerap, tu adalah cerapan lah. Boleh? Okey, selepas kita tengok kepada plot titik, you all akan belajar tentang 8.2 iaitu sukatan serakan. Dalam surakan serakan, kita akan belajar beberapa jenis sukatan serakan. Iaitu cikgu rasa you all semua dah belajar tu tajuk bab 8 ni. Kalau ada yang belum, kita pergi kepada perlahan-lahan lah kita ikuti bab ni. Untuk beberapa jenis sukatan serakan yang akan pelajari iaitu yang pertama kita ada julat.
Yang kedua, kita akan belajar iaitu apa itu julat antara kuartil. Yang ketiga, kita akan mencari variance dan sisihan piawai. Dalam untuk bab di bawah 8.2 sukatan serakan, keempat-empat ni you all akan belajar lah. Apa maksud julat? Julat ni iaitu kalau awak faham berkenaan dengan di bahagian atas, dia sama sahaja. Iaitu julat ni adalah nilai cerapan terbesar kita akan tolak dengan nilai cerapan terkecil. Sebab tu di bahagian pertama kita mencari dahulu cerapan terbesar, cerapan terkecil. Manakala julat antara kuartil adalah formulanya adalah Q3 kita akan tolak Q1. Apa Q3, apa Q1 kita akan belajar lepas ni lah dengan lebih teliti. So variance pun kita ada formula dan sisihan piawai kita ada formula. Ni khas untuk data tak terkumpul sahaja. Mana-mana kalau dalam ni ada pelajar SPM, so you all baguslah kita boleh imbas kembalilah supaya you all tak tertukar. Untuk bahagian kalau tahun ni you all SPM tingkatan 5 you all belajar tentang data terkumpul. Kalau tingkatan 4 data tak terkumpul. Okay. So mari kita tengok kepada untuk topik malam ni, iaitu minggu lepas cikgu stop dekat batan dan daun. Kita tengok bagaimana kita nak membina plot titik. Cikgu cakap plot titik ni sesuai jika data-datanya lah. Kalau kita tengok, kita ada data di bawah menunjukkan tinggi murid kelas 4 cerdik dan kelas 4 dinamik. Kalau kita tengok plot titik ni, kita akan buat di dalam kertas graf lah. Kita ada paksi mengufuk. And then skalanya lah. Skalanya kita akan tengok kepada nilai data kita, cerapan. Kalau you all tengok, yang mana cerapan terkecil, kita ada 100 di bahagian 140 lebih lah. Kalau kita tengok, nilai data terkecil kita adalah 143. Betul tak? Kita ada 143. Kita ada 143. Seeloknya, kalau saya suka untuk susun. Kita susun dahulu. Kita ada 143, 143. And then, kita potong lah. So, lepas 143, kita ada 145. 145, you all ada 2. 145. So, lepas 145, kita ada 149. So, dekat sini, kita tengok 14, 15, 16. So, maka skala kita buatlah 140, 150. So, kalau kita tengok, jaraknya untuk 140 sehingga 150, dia buat adalah berapa kotak? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak. Maksudnya untuk satu kotak kecil skalanya adalah 1. Maka kita boleh kira lah. Kalau untuk 143, kita bulatkan di bahagian 143. Kalau tengok 143 kita ada 2. So dia plot 2 titik. Yang ke atas maksudnya kalau untuk paksi Y macam mana cikgu? Paksi Y ni kita tak tentukan skala. Maksudnya awak boleh buat titik-titik. 2 titik tu menunjukkan data 143 ada 2. So kita ada 145. So ni 1, 2, 3. Habislah lah 4, 5 pun ada 2. Kau tengok data satu lagi ni 149. Ni 149.
Macam tu. So, bila kita dah plot titik, barulah kita tengok kepada soalan A. Dia tak cakap berapakah beza cerapan tinggi murid kelas 4 cerdik. So, maka kita tolak sahaja beza cerapan. Kita ada yang tertinggi adalah 166. Yang ni. Kita tolak yang kecil sekali adalah 143. So, maka beza cerapan adalah 23. Macam tu saja. Soalan B, berapakah beza cerapan tinggi murid kelas 4 dinamik? Sama juga. Nak tahu beza cerapan, plot titik dahulu. So, kalau kita tengok C, tinggi murid kelas, manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Maksud serakan lebih besar ni adalah beza dia besar. Beza cerapan dia besar. Maka kita tengoklah antara kelas cerdik dengan dinamik, 23 dengan 30. Maka jawapannya tinggi murid kelas 4 dinamik mempunyai serakan yang lebih besar. Kerana apa? Beza cerapan adalah lebih besar. Okay, mari kita tengok contoh soalan. Data. Data di bawah menunjukkan wang simpanan dalam RM bagi murid perempuan dan murid lelaki di kelas 4 cemerlang. So, bagaimana kita nak plot titik? Dia dah bagi, dia dah garis skala. So, tak ada masalah lah. Kita tengok yang paling kecil adalah berapa? Nilai. Kalau you all nilai boleh tulis lah. Kita ada 52. So, cari dekat 52. So, skalanya dia dah bagi bezanya 10. Tapi kita tengok 10 kotaknya berapa. Kalau awak tengok, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 sehingga 20 beza adalah 10. Tapi kita ada 5 sahaja kotak. Ni menunjukkan bahawa satu sengatan kecil ataupun satu kotak merupakan adalah nilai 2. Maksudnya 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jelas ke? Faham jadi kita ada 50. Maka kita ada data yang pertama 52. So, mana satu kita nak plot? So, kita tahulah 1 sengatan 2 merupakan 2 unit. Maka dekat situ, so kita letak sini. Cikgu nak letak skala. Tu adalah merujuk 52 lah. So, kita tengok 52 ada berapa bilangan? Satu sahaja. And then, kita ada, kita cari je 90. So, 90 bulatkan, kita ada 64. 62, 64. Situ 64. So, 86. Yang ni 82, 84, 86. So, ini adalah 86 potong. So, kita ada 88. Itu 88. So, kita ada 62. Situ 62. So, kita ada 66. Kita ada 72. 78. 1, 2, 3, 4. So, 78 kita ada 2. 80. 64. 68. 90. So, dah siap untuk
plot, plot kotak, plot titik. Sorry. So dekat sini kita dah siap untuk murid perempuan. So kita tengok A, berapakah beza cerapan wang simpanan murid perempuan kelas 4 cemerlang? So beza cerapan apa? Kita kena cari cerapan tertinggi, kita akan tolak dengan cerapan terkecil. So bila kita dah buat plot titik, maka kita dah nampaklah yang mana satu untuk nilai cerapan terkecil, data terkecil, yang mana satu data terbesar. So dekat sini yang terkecil adalah 52. Yang terbesar adalah 90. So nak beza adalah atau tolak sahaja 90 tolak 52. So beza cerapan berapa? 90 tolak 52. Kita akan dapat 38. Semua dapat? Okey, mari kita tengok kepada untuk murid lelaki. Murid lelaki kita tengok yang 16. Kita cari sama juga. Satu unit, satu sengatan nilai dia 2. So 1, 2, 3. Bulat. Faham Awak tengok 20 sehingga 30 sama juga dia buat skala iaitu 10. So daripada 20 sehingga 30 berapa dia guna kotak? So you kira lah 1, 2, 3, 4, 5. So nak tahu nilai satu kotak, bahagi je lah. 10 bahagi 5. So dapat 2. Faham? So kita cari 28. 28 adalah 22, 24, 26, 28. Situ. So kita ada 44. And then kita potong 38. You all carilah. Ni 38. Lapan belas tu adalah 18, 20, 22, 32, 40, 26, 30, 22, 28, 34. Okey, itu sahaja untuk data plot titik kita. So sama juga B, berapakah beza cerapan wang simpanan murid lelaki bagi kelas 4 cemerlang? So kita carilah beza cerapan apa? Cerapan terkecil, kita cari cerapan terbesar. So cerapan terbesar kita akan tolak dengan cerapan terkecil.
So, berapa nilai cerapan terbesar kita? Iaitu 44. Kita akan tolak dengan cerapan terkecil. So, 12, 14, 6, 16. So, tolak je lah. Nak tahu beza cerapan 44 tolak 16, you all akan dapat 28. Boleh? Dapat ke? Ni cara-cara jangan ambil mudah. Keluar dalam soalan. So, C, wang simpanan murid manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? So, kalau nak serakan yang lebih besar, maknanya beza cerapan yang besar. Yang mana? So, iaitu untuk wang simpanan murid perempuan. So, maka wang simpanan murid perempuan, yuk kita tulis perempuan kelas 4 cemerlang mempunyai serakan yang lebih besar. Boleh. Kerana apa? Kerana beza cerapan dia besar. Faham? Okey. Untuk soalan nombor 2, cikgu nak cuba awak buat. Cikgu bagi masa 5 minit. Kita cari. Cuba awak dapatkan nilai A dan nilai B. Beza cerapan markah ujian matematik. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik pada bulan Jun dan Julai yang diperoleh 14 orang murid. 14 orang murid sahaja. Boleh Plot ni tak ada masalah lah. Plot, you all buat je. Macam mana cikgu kalau tak ada kertas graf? So you all tulis, buat paksi mengufuk. So, beza cerapan macam mana? Beza cerapan terbesar kita akan tolak dengan cerapan terkecil. Cerapan tu apa maksud? Data. Kita ada berapa belas data? 14 data.
Boleh? Awak cari A dengan B sahaja. So A dapat tak A? A berapa? Berapakah beza cerapan markah ujian matematik pada bulan Jun? So dekat sini cikgu dah plotkan graf. Cuba bagi tahu cikgu kalau cerapan terkecil untuk bulan Jun berapa? Cerapan terkecil bulan Jun. Yes, 62. Kalau cerapan terbesar bulan Jun, 88. So, beza cerapan dia you all dapat berapa? Macam mana nak dapat beza cerapan? 26, iaitu tolak sahaja. 88 kita akan tolak dengan 63. Good. So, semua dapat 26. Okay. Boleh? Sorry, 62. Okay. Boleh. So, untuk bulan Julai, kita tengok bulan Julai cerapan terbesarnya adalah berapa? Bulan Julai beza cerapan terbesar adalah 95. Yes. Cerapan terkecil 72. Saya ingat ni. Ni adalah terkecil 71, 72. So, maka kita akan tolaklah 72. So, maka beza cerapannya adalah 23. Okay. Soalan last. Markah ujian, bulan manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Bulan Jun ke bulan Julai mempunyai serakan yang lebih besar? Ain Kristina jawab bulan Jun. Yang lain, bulan Jun ke bulan Julai yang mempunyai serakan yang lebih besar? Jawapannya adalah bulan Jun. Good. Kenapa kita jawab bulan Jun? Sebab nak tahu serakan yang lebih besar atau lebih kecil, kita akan tengok beza cerapan. Kalau kita dapat beza cerapan lebih besar, maka kita mempunyai serakan yang lebih besar. So, bulan Jun lah sebab beza cerapan dia lagi besar berbanding bulan Julai. Kita dapat 26. Kalau bulan Julai kita dapat 23. So, itu sahaja kalau melibatkan dalam serakan. Sekarang, kita masuk sekejap untuk 8.2 iaitu kita akan belajar berkenaan dengan sukatan serakan. Cikgu bagi tahu tadi, dalam sukatan serakan, awak akan belajar beberapa jenis. Iaitu, yang pertama, julat. Yang kedua, julat antara kuartil. Sebelum kita tengok untuk apa itu julat antara kuartil, kita tengok. Sukatan serakan adalah suatu data
data. Ialah sukatan kuantitatif. Maksud kuantitatif ni iaitu yang boleh dikira. Kualitatif tak boleh kira. Kuantitatif seperti julat. Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Benda ni kita akan cari dalam topik subtopik 8.2. Kita akan tengok dahulu malam ni apa itu julat dan julat antara kuartil. Kalau kita sempat, kita akan masuk kepada kita nak mencari variance dengan sisihan piawai. Okay, so malam ni kita fokus kepada julat dan julat antara kuartil. Julat ni apa? Julat ni adalah kita nak cari dia sama dengan nilai cerapan terbesar, kita akan tolak dengan nilai cerapan terkecil. Iaitu maksud julat ni adalah apa tu julat? Iaitu sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Maksudnya sukatan serakan yang paling mudah dihitung iaitu nilai cerapan terbesar kita tolak sahaja dengan nilai cerapan terkecil. Cerapan ni apa? Kalau tak ingat, tak faham maksud cerapan, ingat data. Maksudnya julat data terbesar kita akan tolak dengan data terkecil. Boleh? So kita tengok dahulu. Tentukan julat bagi setiap set data berikut. Yang ni dikatakan, maksud cikgu tadi, data tak terkumpul. Dia bagi bentuk macam ni. 12, 11, 9, 40, 32, 14, 29. Lalu cikgu akan susun data kita terlebih dahulu. Susun macam mana? Iaitu daripada nilai terkecil sehingga nilai paling besar. So, kita ada 11, 12. 9 yang paling kecil. 9, 11, 12, 14. So, kita ada 29, 32, 40. So, nak cari julat, ingatlah formula apa? Cerapan terbesar kita akan tolak dengan cerapan terkecil. Yang ni mudah sahaja. So, cerapan terkecil kita adalah 9. Cerapan terbesar adalah 40. Maka julat kita akan dapat 31. Itu adalah julat. So, boleh. Sama juga nombor 1. Maka cerapan terbesar berapa? Siapa boleh bagi tahu? Kita ada data 5, 8, 5, 2, 2, 9, 10, 14. Yes, cerapan terbesar kita adalah 14. So, cerapan terkecil kita adalah 2. So, maka julat kita tolak sahaja. 14 tolak 2. So, kita akan dapat 12. Yes, good. Kita tengok soalan yang kedua. Cerapan terbesar kita adalah 39. Cerapan terkecil adalah 22. Good. So, julat kita tolak sahaja. So, kita akan dapat 17. Okey. Yang lain dapat tak? Sabrina dengan Kristina dapat. Yang lain pun cikgu harap dapatlah. So, tengok cerapan terbesar. Kalau kita tengok dekat sini, cerapan terbesar yang ni dalam melibatkan perpuluhan. So, cerapan terbesar 10.2. Tu? Yes.
Serapan terkecil kita adalah 2.2. Good. So, tolak sahaja 10.2 tolak 2.2. So, maka julat kita akan dapat 8. Good. Boleh? Okay. So, itu adalah dalam ni kalau kita nak mencari, kalau diberi data. Sekarang, bagaimana jika kita nak mencari julat dalam jadual kekerapan? Sama sahaja. Kalau kita tengok, ni adalah dalam bentuk jadual lah. Kalau kita tengok skor dan bilangan murid. Kalau tengok, untuk bilangan murid, 5 orang pelajar dapat skor. So, skor ni lah yang data. Awak jangan fokus kepada bilangan murid. Jangan cakap bilangan 5, 4. Itu cerapan 5, 4. No. Kita akan tengok kepada skor kita. Skor ni adalah data cerapan. Kau tengok, 5 pelajar dapat 20, 30, 40. Maka 50, markah 50 adalah data terbesar. Manakala markah 20 adalah data terkecil. Sama juga kita tengok umur, bilangan peserta. So yang mana data kita ni? Bilangan peserta ataupun umur? Bilangan peserta ke umur? Yes, umur. Jadi kalau kita tengok bilangan peserta, 5 orang umurnya adalah 13 tahun. Untuk 14 tahun, 3 orang. 15 tahun, 8 orang. So, maka sama juga julat. So, untuk cerapan terkecil adalah berapa? Umur berapa? 13 tahun. Yes, 13 ni adalah cerapan terkecil. So, kalau untuk cerapan terbesar adalah 17 tahun. Yes. So, julat tolak sahaja. 17 tolak dengan 13. So, kita akan dapat 4. Sama juga yang kedua. So, bilangan murid dengan jisim. So, yang kita nak ukur adalah jisim. Kita akan tengok pemerhatian jisim lah. Bukan tengok kepada bilangan murid. So, maka data terkecil yang dapat jisim adalah 50. Ni adalah cerapan terkecil. So, julat untuk nombor 2 dapat berapa? Cikgu nak jawapan teruslah. Yes, 20 iaitu 70 kita akan tolak 50. 20. Kalau soalan nombor 3, julat you all dapat berapa? Empat. Macam mana dapat 4? Tengok. 10 tolak 6. Dapat 4. Ni kalau kita nak mencari julat. Ingatlah. Key-nya adalah, poinnya adalah ingat formula julat. Cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Okay. Sekarang, kita tengok sedikit. Kita nak menentukan julat antara kuartil. So, kita fokus julat antara kuartil ni adalah apa? Julat antara kuartil. Apa itu julat antara kuartil? So, julat antara kuartil formulanya adalah Q3.
tolak Q1. Apa itu Q ni cikgu? Q3, Q1. Siapa tahu? Q adalah kuartil lah. Kuartil ketiga kita akan tolak dengan kuartil pertama. Okay. So, kita tengok dahulu apa maksud kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil pertama ialah data di kedudukan tengah-tengah sebelum median. Kuartil kedua ni adalah you all kena ingat dia sama dengan nilai dengan median. Kuartil ketiga data di antara kedudukan tengah-tengah selepas median. Maka jumlah antara kuartil adalah beza di antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ni adalah maksud julat di antara kuartil. You all kena ingat you all akan guna sampai SPM. So bila dia cakap cari julat antara kuartil, ingatlah kuartil ketiga. Q3 tolak Q1. Okey. Q3 ni data di antara di kedudukan tengah-tengah selepas median. Maksudnya, mari kita tengok. Contoh, kita ada data 12, 11, 9, 40, 32, 14, 29. So, kalau nak cari jumlah antara kuartil, kita kena keluarkan maklumat ketiga-tiga maklumat. Q1, Q2, Q3. So, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. And you all kena tahu bahawa kuartil kedua adalah nilai median. Okey, median ni macam mana? Median ni adalah terletak di antara, di tengah-tengah. So, contoh kita ada data 12, 11, 9, 40, 32. Dekat sini, langkah pertama you all kena buat apa? Kita kena susun data kita secara menaik. Maksud secara menaik ni adalah macam mana? Maksudnya dari data terkecil sehingga data yang paling besar. Kita kena susun mengikut tertib menaik. Maksudnya, 12, 11. Yang mana data paling kecil? Iaitu kita ada 11. Kita ada 9. 9 paling kecil. You all tengok. 9, 11, 12, 14, 29. So, kita kira cari yang mana data di tengah-tengah. So, kita tengok kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka, 14 ni adalah di tengah-tengah. Boleh. So, maka 14 ni adalah Q2. Q2 apa? Nilai median. Faham ke? So, maka 3 data sebelumnya, sebelum, dan kita ada 3 data selepas median. So, nak cari Q1. Q1 ni adalah data di kedudukan tengah-tengah. Sebelum median. So, 11 ni adalah Q1. Jadi, Q1 adalah nilai 11. Q3 adalah nilai 32. Faham data di tengah-tengah. Kalau Q1 ni di tengah-tengah sebelum nilai median. Faham? Contoh. So, maka julat di antara kuartil, tolak je lah. Q3 kita data 32. Q1 11. Maka julat antara kuartil 21. Tu macam tu. Contoh, kita ada contoh yang kedua, bagaimana data kita adalah nombor genap. Maksudnya, kalau kita bilang, data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita tengok, tak ada pun yang di tengah-tengah ni. Kita 1, 2. Kalau cikgu suka cari median ni, kita buat apa? Cikgu guna kaedah potong. Contoh, you all tengok
Kiri, yang satu di bahagian hujung, cikgu akan potong dengan pasangan di sebelah hujung. Kita cari potong secara berpasangan. Nak cari nilai median, potong secara berpasangan, hujung ke hujung. So, selepas satu, potong secara berpasangan. So, maka tinggallah 14 sorang-sorang. Maka 14 tu adalah nilai median. Faham? So, sama juga dengan ni nak cari kuartil pertama. Tengok, kita ada 3. So, potong pasangan satu. Maka dapat 11 di antara tengah-tengah satu sorang-sorang. So, dia adalah kuartil pertama. Contoh, dekat sini kita ada nombor genap. So, susun dahulu. So, awak susun 2, 3, 4, 5, 7, 8. So, kita potong secara berpasangan. Contoh, 2 dengan 10. 3 dengan 9. 4 dengan 8. 5 dengan 7. Cikgu, tak ada pun secara tinggal sorang-sorang. Maka, sebelum dekat tengah-tengah 5 dengan 7 ni, maka you all kena bahagi. Maksudnya, 5 dengan 7 ni you all kena campur. Kita kena cari nilai purata. So, 5 campur 7, kita akan bahagi 2. So, dapatlah nilai kuartil kedua. Contoh, 5 campur 7, 12. Bahagi 2, kita akan dapat 6. So, 6 ni adalah nilai kuartil kedua. Faham? Boleh ke? Okey, faham. So, kalau macam ni, yang mana kita nak cari? So, nilai media kita 5 dengan 7 berada di tengah-tengah ini. So, maka ni adalah 2, 3, 4, 5. So, maka nak cari sama juga. Ambil nilai 3 dengan 4. 3, 4 tu kita campur. 4 campur 3 bahagi 2. Gitu. Boleh? Kita tengok soalan nombor 1. So, kita susun dahulu. 2, 2, 5, 9. So, potong 2, 2, 5, 9. So, lepas 9, tulis 10. Lepas 10, 14, 17. Susun secara menaik. Maka, kalau cikgu suka potong secara berpasangan. 2 dengan 17. 2 dengan 14. 5 dengan 10. Maka tinggallah 9. Maka 9 adalah kuartil kedua. Faham? Sama juga. Kita tengok di bahagian selepas median, iaitu mencari kuartil ketiga. So, potonglah 10 dengan 17. Maka 14 tinggal dia sahaja. Maka dia adalah kuartil ketiga. Sama juga sebelum median. 9. So, 2 potong dengan 5. Maka 2 sahaja yang tengah-tengah tu kuartil pertama. So, jumlah antara kuartil formula, kuartil ketiga kita akan tolak kuartil pertama. Beza. So, kuartil ketiga kita 14. Tolak dengan 2. Maka kita akan dapat 14 tolak 2, 12. Boleh? Okey, sama juga. Susun dahulu. Langkah pertama, dapat data susun. So, 1. Kita ada 4, 5, 8. So, maka julat antara kuartil kita berapa? Kita cari dahulu Q3. So, Q3 kita di antara mana? So, 4 dengan 5 ni nilai median. Berada di tengah-tengah, betul? So, maka
nilai Q3 di antara 5 dengan 8. So, kita campur dulu. 5 campur 8 bahagi 2. So, kita akan dapat 6,5. Betul. So, Q1 sama juga 1 campur 4 bahagi 2. Dapat 2,5. So, nak julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So, 6,5 tolak 2,5. Dapat 4. Boleh? Okey. So, mari kita tengok nombor 2. Sama, susun dahulu. So, kita ada 18, 19, 20, 23, potong. Sorry. 22. Okey. So, dia dah bagi siap-siap. Maka, kita letak formula je. So, Q3 25 tolak Q1 19. So, berapa dapat? 6. Boleh. Caranya ingat nak dapatkan media, potong kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan secara berpasangan. Susun dahulu. 14, 15, 18. So, maka dia dah bagi tahu. So, yang ni campur, ni campur. So, julat antara kuartil Q3 kita akan tolak Q1. Cuba bagi tahu cikgu dapat berapa. Kita cari dahulu nilai Q3. So, Q3 you all dapat berapa? Cuba bagi tahu cikgu. Yes, 14,5. Q1? lima. So, tolak sahaja. So, julat antara kuartil you all dapat 9. Boleh? Okey. So, cikgu nak bagi kerja rumah 3. Alamak, cikgu pergi buat 2, 5, 1. Tak apalah. So, maka cikgu nak tinggalkan kerja rumah. Boleh? Cuba you all buat nombor 3 dengan 6. So, nanti cikgu stop kelas kita dekat sini. So, cikgu bagi kerja rumah. 2 je cikgu bagi homework. Senang pula tu cari julat antara kuartil. Yang ni tak apa. Nanti kita bincang next class. Boleh? So, 3 dengan 6. So, cikgu stop kelas kita dekat sini. Jadi, maka
You all ingatlah, you all belajar malam ni adalah bagaimana nak mencari beza cerapan. Cerapan ni adalah apa? Cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. And then you all belajar tentang julat. Julat pun sama. Cerapan terbesar kita tolak dengan cerapan terkecil. So you all yang kedua kita belajar tentang julat antara kuartil. So julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So maka minggu depan kita akan tengok, kita nak belajar macam mana kita nak mencari variance dengan sisihan piawai. Kita akan menggunakan ni formula variance, sisihan piawai. So cikgu stop kelas kita dekat sini. Jangan lupa buat nombor 3 dengan 6. So cikgu ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. So, maka cikgu stop lah. Sekarang masa pun dah pukul 10. Jadi, kita akan jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama dan hari yang samalah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama.